Pilihan Nasional 7 terus bersiaran dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Imran Azmi Rosli. Silakan Imran. Terima kasih Dilela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua-ketua adat di negeri ini dinasihati menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab bagi mencerminkan wawasan kerajaan yang mahu rakyat pelbagai kaum hidup aman dan damai. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, ketua-ketua adat dilantik bagi memastikan keharmonian dan perpaduan kaum sentiasa dipelihara. Katanya pihak berkenaan bertanggungjawab menyelaras dan melaksanakan sistem keadilan khususnya di peringkat kampung. Datuk Madius berucap demikian dalam majlis penyerahan watika pelantikan ketua-ketua adat bagi kawasan Sulaman di Tuaran. Beliau berkata, kerajaan negeri memberi perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan adat dan istiadat yang diamalkan di negeri ini bagi memelihara perpaduan. Sebagai contoh, Datuk Madius berkata, jika berlaku kejadian jenayah di kampung-kampung yang tidak mempunyai balai polis, kuasa pasukan keselamatan itu diperturunkan kepada ketua-ketua adat untuk tindakan awal. Dalam perkembangan lain, Datuk Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata, usaha akan diperhebat bagi membangunkan industri pelancongan di kawasan Parlimen berkenaan. Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah telah melantik seramai 2,839 ketua kampung di seluruh negeri ini berkuat kuasa November tahun lalu. Demikian dinyatakan Menterinya Datuk Haji Aidin Mokhtar sekaligus menepis dakwaan berhubung isu pelantikan ketua kampung yang ditimbulkan baru-baru ini. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Aidin berkata terdapat 387 lantikan lagi belum diselesaikan berikutan masalah dokumentasi dan dijangka selesai Oktober ini. Tidak timbul kelalaian Jabatan Hawal Anak Negeri dan Kementerian untuk melambat-lambatkan. Tetapi mungkin beberapa masalah yang timbul di peringkat daerah, peringkat kampung berkenaan. Antara masalah tersebut ialah proses menantikan syur dan perakuan dari peringkat kampung dan daerah. Mengulas isu pembayaran tunggakan gaji beberapa ketua kampung, Datuk Aidin berkata masalah tersebut akan diselesaikan selewat-lewatnya November ini. Baru-baru ini, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Hashim Paijan, dalam satu kenyataan berkata kelewatan tersebut adalah berikutan kegagalan pihak berkenaan memberi maklumat lengkap termasuk akaun bank dan menyukarkan proses pembayaran gaji. Program kolaborasi bersama agensi dan pemimpin masyarakat Sosial Sinergi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dilaksanakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso membuka ruang kepada pelbagai agensi kerajaan menjalankan aktiviti bersepadu turun padang menyantuni masyarakat kurang bernasib baik termasuk golongan kurang upaya OKU. Pelaksanaan program itu seiring dengan seruan kerajaan agar setiap agensi menyampaikan perkhidmatan sekaligus memperkasa tanggungjawab sosial korporat CSR masing-masing. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, program itu memudahkan pihak berkenaan menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan sekaligus mampu meringankan beban penerima agar mampu menjalani kehidupan seperti insan lain. Dengan pelbagai agensi yang memberi bantuan yang sama, mempunyai aspirasi yang sama, kita dapat gabungkanlah di bawah satu platform supaya bantuan yang kita berikan kepada insan-insan terpilih ini tersusunlah. Beliau ditemui pemberita RTM ketika melawat keluarga Ibrahim Omar di Karambunai Baru, Tuaran. Ibrahim Omar yang hilang upaya kekal selepas terlibat kemalangan ketika bertugas awal tahun ini merupakan salah seorang penerima terpilih dalam program kolaborasi itu. Ibrahim yang hilang separuh tempurung kepala dan lumpuh seluruh anggota badan menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian bagi pesakit seperti tilam khas, kerusi roda dan barangan berupa makanan dan minuman. Sementara itu, isteri Ibrahim menyatakan rasa syukur dengan sumbangan yang diterima. Saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga dan tidak terkata. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada yang pihak berkenaan datang menengok keadaan kami di sini. Tentang air, listrik dia, pasal listrik dia pun sekarang ni pun tidak mencukupi tuan kan. Jadi kalau boleh
pejabat UPPM akan ambil pedulilah dengan Program ini dijayakan Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, ICU Jabatan Perdana Menteri, Pusat Zakat Sabah, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Sebanyak 7 kementerian, jabatan dan agensi dipanggil untuk memberi keterangan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam PSC Negeri Sabah terhadap isu yang belum selesai dalam laporan Ketua Audit Negara melibatkan 6 tajuk kajian. Antara yang dipanggil termasuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah dan Jabatan Pertanian Negeri Sabah. Demikian menurut Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa PAC Negeri Sabah, Datuk Abidin Madingkir dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa itu di Kota Kinabalu. Katanya mesyuarat tersebut hanya membincangkan 4 daripada 6 tajuk kajian yang disenaraikan. 2 lagi akan dibincang dalam mesyuarat akan datang. 4 kajian yang dibincang melibatkan kajian pengurusan aktiviti penswastaan pelabuhan, kajian pengurusan hasil daripada aktiviti penuaian sarang burung layang-layang, pengurusan syarikat Setco Communications Sdn Bhd dan kajian pembangunan tanaman padi daerah Kota Belud. Saya selaku pengurusi PEC berpuas hati dengan keterangan-keterangan yang diberi oleh kementerian, jabatan dan juga agensi yang terlibat sepanjang sesi mendengar keterangan saksi. Datuk Abidin bagaimanapun berkata masih banyak ruang penambahbaikan dan tindakan perlu diambil oleh kementerian yang terlibat dalam menangani isu berbangkit supaya tidak berulang pada masa akan datang. Pada masa sama, ahli jawatankuasa PAC Negeri akan terus memantau kementerian dan agensi yang masih gagal menangani isu yang dibangkitkan. Seramai 19 individu di sekitar Sandakan ditahan dalam operasi sentap kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kesalahan. Operasi selama 2 jam yang bermula kira-kira pukul 1.30 malam dan berakhir 3 pagi itu dijalankan Ibu Pejabat Polis IPD Sandakan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Sandakan, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sandakan dan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Elopura. Ketua Polis Daerah Sandakan, SCP Muhammad Azhar Hamin berkata, 11 daripada yang ditahan dipercayai gelandangan kanak-kanak. 2 gelandangan dewasa manakala 6 wanita tanpa dokumen yang ditahan di sebuah kelab malam di Bandar Sandakan. Beliau berkata, semua suspek ditahan di kawasan tumpuan orang ramai iaitu di Bandar Prima, Bandar Kimfung dan Pusat Bandar Sandakan. dalam operasi ini juga kami telah membuat pemeriksaan satu pusat hiburan yang mana berarti pusat hiburan ini telah beroperasi tanpa lesen. SCP Muhammad Azhar menyatakan demikian kepada media selepas mengetuai operasi sentap di Pondok Polis Komuniti PPK Kimfung Sandakan. Operasi turut disertai anggota Dewan Undangan Negeri Adun Ilopura, Calvin Chong Ket Kyun. Sementara itu, Calvin ketika ditemui berkata beliau akan menyuarakan cadangan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri untuk membina pusat persinggahan sementara gelandangan di kawasan Dun Ilopura. Selain itu, beliau juga mencadangkan agar kementerian berkaitan menyediakan latihan-latihan kemahiran kepada golongan belia yang tidak mempunyai pekerjaan. Operasi disertai 50 orang terdiri daripada anggota polis dari IPD Sandakan, kaki tangan MPS dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sandakan. Sabah akan menjadi tuan rumah persidangan talisemia yang pertama di negara ini yang berlangsung di Kota Kinabalu esok. Persidangan 2 hari itu turut dihadiri peserta dari luar negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina dan Singapura yang terdiri daripada doktor dan pesakit talisemia. Presiden Persatuan Talisemia Sabah, Francis Mujib berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah diharap dapat memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai penyakit berkenaan. Ini kerana Sabah memiliki jumlah pesakit talisemia paling ramai di negara ini. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Francis turut menyatakan harapan agar persidangan itu dapat membuka minda pesakit untuk meningkatkan semangat agar mampu menjalani kehidupan normal seperti insan lain.
Antara penceramah yang akan memberi motivasi pada persidangan itu ialah penghidap thalassemia dari United Kingdom berusia 61 tahun. Sehubungan itu, Francis mengalung-alungkan kehadiran pesakit thalassemia di negeri ini untuk mendengar sendiri pengalaman penceramah berkenaan selain mendapatkan nasihat sebagai motivasi. Thalassemia adalah penyakit kecacatan darah yang diwariskan ibu bapa kepada anak. Baik, saudara, sekian dulu bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Dilela di Angkasa Puri. Silakan, Dilela.